Subtopik yang ketiga dalam tajuk pembezaan adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Kita tengok sedikit nota. Jika diberi y sama dengan fx dan dy dx sama dengan kosong, pada titik di lengkung tersebut, maka titik itu dipanggil titik pusingan. Ada dua jenis titik pusingan, titik maksimum dan titik minimum. Titik maksimum dy dx sama dengan kosong dan d square y per dx ganda 2 lebih kecil daripada kosong. Dan pada titik minimum dy dx sama dengan kosong, sama dengan titik maksimum, tapi d ganda 2 y bagi dx ganda 2 yang ini lebih besar daripada kosong. Cuba kita tengok pada gambar rajah di sini. Jika ini adalah lengkung fx, kalau daripada gambar rajah ini kita dapati ada satu titik maksimum pada lengkung tersebut, iaitu yang ini, dan satu titik minimum yang ini. Ini juga kita panggil titik pusingan. Pusingan maksudnya daripada kecerunan positif kepada negatif, daripada kecerunan negatif kepada kecerunan positif. Titik pusingan ini dipanggil titik maksimum, titik pusingan ini dipanggil titik minimum. Pada titik ini, dy dx sama kosong, iaitu dy dx adalah ini, sama dengan kosong, kecerunan pada titik tersebut. Dan di sini juga, kecerunannya pada titik minimum ini adalah dy dx sama dengan kosong. Dan pada titik maksimum, d ganda 2y per dx ganda 2 lebih kecil pada kosong nilainya. Dan pada titik minimum, d ganda 2y bagi d ganda 2 dx ganda 2 lebih besar daripada kosong. Yang ini yang perbezaan dia. Titik minimum, titik maksimum. Dy dx kedua-duanya adalah kosong. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang diberi kat sini. Cari titik pusingan bagi lengkung y sama dengan x ganda 3 campur x ganda 2 tolak x campur 5. Seterusnya tentukan titik tersebut. Tentukan jenis titik pusingan tersebut. So, bagaimana kita nak selesaikan masalah ni? Kita kena ingat pada titik pusingan dy dx sama dengan kosong. Ingat, dy dx sama dengan kosong pada titik pusingan. Maksudnya, kita cari dulu titik pusingan tersebut. Maknanya kita bezakan dulu fungsi y ni. Y sama dengan x ganda 3 campur x ganda 2 tolak x campur 5. Kita bezakan dia, dy dx sama dengan ini, 3x ganda 2 campur 2x yang ini. Tolak yang ini, beza dia dapat tolak 1. Yang ini beza dia sama kosong. Ini adalah beza bagi fungsi ini. Dan kita ambil syarat yang tadi ni. Dy dx sama kosong pada titik pusingan. Itu kita buat 3x ganda 2 campur 2x tolak 1 sama dengan kosong. Kita nak kira nilai x ini. Nilai x ini adalah nilai-nilai x pada titik pusingan tersebut. Sebab syarat dy dx sama kosong dipenuhi. Maka kita kira dy dx dengan cari punca bagi dua
persamaan ini, iaitu 3x x 1 1. Kita nak campur 2, maka yang besar ni adalah campur, dan 1 dengan tolak 1 dengan 1 jadi 1, iaitu x sama dengan 1/3 dan x sama dengan tolak 1. Ini penyelesaian bagi ini. Ini penyelesaian bagi ini. Okey, pada titik pusingan tersebut x sama dengan 1/2 dan x sama dengan tolak 1. Maknanya ada dua titik pusingan. Titik pusingan yang pertama, okay, kita kira x sama dengan tolak 1, y sama dengan, gantikan nilai tolak 1 ni ke dalam fungsi y yang ini. Sama dengan tolak 1 ganda 3 campur tolak 1 ganda 2 tolak 1 campur 5. Ini adalah, ini sama dengan tolak 1, ini sama dengan campur 1, ini sama dengan campur 1 campur 5. So, ini sama dengan 5, 6, 7 tolak 1 jadi 6. Y sama dengan 6. So, titik pusingan yang pertama adalah pada tolak 1, 6. Ini adalah titik pusingan yang pertama. Sama juga titik pusingan kedua. X, gantikan X sama dengan 1/3. Ini 1/3, sorry. X sama dengan 1/3 daripada sini. So, Y sama dengan 1/3 ganda 3. Masukkan dalam ni. Campur 1/3 ganda 2 tolak 1/3 campur 5. Seterusnya 1/3 ganda 3 27 campur 1/3 ganda 3 9, 3 ganda 2 9 tolak 1/3 campur 5. Ringkaskan lagi. Katakan ini adalah jawapannya adalah Y1. So, titik pusingan yang kedua adalah 1/3 Y1. Y1 ni adalah kena dikirakan. Ini kirakan. Macam biasa kirakan ini. Cuma cikgu tak sempat nak kirakan ini. Nak cepatkan video ini. Kita dapati yang ini adalah titik pusingan pertama. Ini titik pusingan kedua. Kemudian tentukan jenis titik pusingan tersebut. Bagaimanakah kita nak tentukan? Okey, yang pertama, jenis pusingan yang pertama. Apakah jenis titik pusingan yang pertama ini? Sama ada titik pusingan minimum ataupun titik pusingan maksimum. So, bagaimana caranya? Iaitu kita kira d square y, d ganda 2y per dx ganda 2 sama ada lebih besar ataupun lebih kecil daripada 0. Kalau lebih besar, ini adalah titik minimum. Kalau lebih kecil, ini adalah
titik maksimum. Okey. Daripada 1, kita kira dulu dy dx. Kebezaran dia, ini adalah dy dx sama dengan daripada sini 3x ganda 2 campur 2x tolak 1. Maka d ganda 2y dx ganda 2 sama dengan, kita bezakan lagi sekali maksudnya. Ini adalah, kita bezakan ini lagi sekali. So, 3 kali 2, 6x campur 2. Untuk yang pertama, x sama dengan tolak 1. D ganda 2y dx ganda 2 sama dengan 6 kali tolak 1 campur 2 sama dengan tolak 6 kali tolak 1 adalah tolak 6, tolak 6 campur 2 sama dengan tolak 4. Tolak 4 lebih besar ataupun lebih kecil daripada kosong? Lebih kecil daripada kosong. Oleh sebab itu, titik tolak 1,6 adalah titik apa? Lebih kecil daripada kosong adalah titik maksimum. Begitu juga cara yang sama, nombor 2. Gantikan x sama dengan 1/3. Lagi sekali silap. 1/3 x sama dengan 1/3. So, d ganda 2y per dx ganda 2 sama dengan 6 kali 1/3 campur 2. Yang daripada sini. Sama dengan 6 bagi 3 dapat 2. 2 campur dengan 2. Ini sama dengan 4. 4 adalah lebih besar daripada kosong. Maka titik (1/3) y1 tadi adalah titik besar dari kosong, titik minimum. Itu adalah cara menyelesaikan soalan yang tadi.